Macam-macam lah. Virus ke? Aduh. Dah zon merah balik Selangor Kelang semua Shah Alam lah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Suratul Al-Zina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. اللهم فاحكنا في الدين وعلمنا تأويل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, dan yang kemudiannya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardh. Marilah sama-sama untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dengan rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberikan kepada kita akan nikmat-nikmat yang mana kita gunakan di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai satu bekalan untuk kita menuju ke alam akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan kita di dalam satu majlis ilmu, di dalam satu tempat rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam satu tempat yang mulia yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat panca indera, nikmat pendengaran,
nikmat penglihatan, nikmat makanan dan minuman, nikmat berketurunan, nikmat tangan dan kaki, nikmat untuk kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan, kita bercampur pada hari ini semata-mata dengan niat untuk taqarrub ilallah ta'ala. Taqarrub qaraba mendekatkan diri kita, taqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan kuliah-kuliah pengajian agama. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dihormati sekalian, yang disayangi sekalian, yang dicintai sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah semua. Tuan Pengurusi apa khabar? Tuan Bilal, Tuan Imam, semua ahli jawatan kuasa surau ini, alhamdulillah. Muslimat semua okey? Oi, makin ramai muslimat hari ni Alhamdulillah. Lain kali boleh sampai luar nanti. Dah kena pasang TV ni Tuan Pengurusi. Kalau dah ramai nanti boleh pasang TV. Kan? Boleh duduk dekat luar, boleh tengok TV. Kan? Boleh tengok TV insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan semua, alhamdulillah. Dah makan belum? Belum lagi. Ada makan kejap lagi? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak ada, kita minta Tuan Pengurusi belanja makan. Ada. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Kita sambung kuliah pengajian kita, kuliah penawar bagi hati. Selalu saya ingatkan tuan-tuan, kalau kita nak rasa segar, nak rasa wangi, kita mandi setiap hari. Kan? Kalau kita rasa nak bersih setiap hari, kita pakai minyak wangi cantik-cantik, wangi-wangi. Kita pakai makeup sikit, makeup sana, makeup sini sikit, dah nampak cantik. Kalau rasa lapar, kita makan tuan-tuan. Kalau rasa kita nak cari rezeki, cari nafkah, kita pergi bekerja tuan-tuan. Akan tetapi ini soal hati ni tuan-tuan. Kalau hati sudah sakit, apa macam? Kalau hati sudah sakit, apa macam ubat dia? Apakah penawar bagi hati? Itulah muslimin dan muslimat. Kitab ini kita bicarakan, kita membincangkan soal tentang kesan-kesan ataupun apakah faktor-faktor ataupun apakah cara untuk kita menghindarkan penyakit-penyakit hati kita melalui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semoga kita mendapat rahmah pada malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung pada muka surat yang ke-20. Muka apa? Muka apa 19 19 kan? Nikmat tangan dan dua kaki, betul ya? Nikmat pada menyatakan dua tangan dan dua kaki pada perenggan yang kejap ya, saya tengok seperti lari dengan kaki. Kejap ya, baris yang ke berapa? 1 2 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 segala tujuan engkau seperti lari dengan kaki. Okey, dah jumpa. Yang belah hujung tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada nikmat pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Saya buat sedikit murajaah. Murajaah ni tuan-tuan, kita buat ulang kaji sedikit, 1 minit 2 minit. Dua tangan dan dua kaki Allah berikan kepada kita. Secara rumusannya, dua tangan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat amalan kebaikan, amalan kebajikan dengan tangan. Bagaimana tuan-tuan? Pertama, kita banyakkan bersedekah. Kan? Banyakkan bersedekah, banyakkan membantu, menghulurkan bantuan. Allah berfirman apa tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolong kita tuan-tuan
Kan, kita hidup dalam satu kampung kat Kelantan ni kan, hidup berjiran kita, tolong. Kawan kita sakit, kita tolong dia, hantar ke hospital, belikan ubat, ziarah dia. Kan, kalau kawan kita tak ada makanan dan minuman, kita tolong dia. Kan, kita menghulurkan bantuan. Kalau dengan kaki kita bersyukur dengan Allah bagaimana? Menggunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang kebajikan, tempat-tempat yang kebaikan. Musalla ini kan, surau, masjid, pergi menuntut ilmu, tuan-tuan. Kan, pergi bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, tuan-tuan. Kan, dengan kita berbuat kebaikan dengan tangan dan juga kaki kita, tanpa kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Kan, dan bermula mensyukur nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pagi akan keduanya pada segala taat dan pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan pada syarak menyakiti yang diharamkan pada syarak menyakiti. Maksudnya apa, muslimin dan muslimat? Dengan adanya tangan dan kaki ini, kita menggunakan dia pada tempat-tempat kebaikan, pada menolak kita akan perkara-perkara yang maksiat. Kan, pada menolak kita, tangan kita pada menolak benda-benda yang orang ajak kita buat maksiat. Orang ajak kita pergi mencuri tabung surau, kita jangan curi. Kan, orang ajak kita pergi tempat maksiat, tempat yang banyak munkar. Munkarnya apa, tuan-tuan? Perkara yang jahat, perkara yang keji, kan, perkara yang mendatangkan dosa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menolak. Jangan kita kan mengajar ataupun mengikut orang-orang yang mengajarkan kepada kita akan berbuat amalan-amalan kejahatan. Kan, kalau kawan kita ajak kita buat jahat, buat apa kau nak pergi surau? Kan, aku nak solat, aku nak dengar kuliah. Tak payahlah, jom kita pergi shopping. Kan, ni dah year end sale. Kan, yes, year end sale. Banyak sale sekarang ni. Kan, sebab itu orang ramai dekat shopping komplek, orang tak nak datang. Sebab ada tarikan ni, tuan-tuan. Tarikannya apa? Barang murah, kan, baju ada diskaun, kan, baju ada sale, seluar ada sale, pinggan mangkuk ada sale. Kan, kita pergi jalan-jalan. Sebab apa? Ada tarikan diskaun. Kan, sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa kadang-kadang saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, sebab apa kita ni, sebab kita pergi tempat-tempat sebegitu rupa, sebab kita nampak kesan dia, kan. Kita pergi situ, ada sale, ada daripada RM100 jadi RM50, sebab kita nampak kelebihan. Cuba kita datang surau, apa kita dapat? Tak dapat apa-apa. Nah, ini kalau fikiran orang negatif lah. Dia fikir datang surau, penat aku pergi surau, buat apa? Kena datang awal, kena dah balik ke pukul 8.30, pukul 9 baru balik. Kalau aku tengok wayang pun dapat jalan-jalan makan KFC, McD lagi bagus. Kan, ini fikiran orang-orang yang negatif. Orang-orang yang ingin membawa kita kepada lembah kejahatan. Bukan saya kata tak boleh pergi, boleh, tak ada masalah. Kan, yang penting bila pergi, solat jangan tinggal. Kan, bila kita pergi, jaga aurat-aurat kita. Bila kita pergi tu, tutup aurat-aurat kita. Ini yang dikatakan jangan kita termasuk dalam lembah kejahatan. Kan, ke dalam lembah kehinaan yang besar di dalam Islam. Hari ini orang Islam kita, kan, banyak. Sebab apa? Kita tak nampak, tuan-tuan. Sedangkan Allah kata bila kita masuk ke rumah Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu doa apa? Masuk surau. Tuan-tuan masuk surau tadi baca doa tak? Ada baca? Ada baca, ya? Lain kali kena baca. Doa dia apa? Allahumma barik lana
Itu doa makan. Itu doa makan, jangan salah baca. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Allahumma, ya Allah, fatah bukan fatah amin. Allahumma ftah, dia mati. Allahumma maftah li daripada fatah ni buka, fathul Mukkah, pembukaan kota Mekah. Fatah buka, kan? Allahumma ftah li, fatah li itu apa? Aku. Ya Allah, bukakan aku abwaba, daripada fa'il babun, pintu. Bab, al-bab, Ahmad, pintu. Panjang umur bawa masuk. Terima kasih makcik masuk. Terima kasih datang, kan? Pintu abwaba, pintu-pintu rahmatik. Ya Allah, bukakan kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Nampak tak? Kan? Kita datang, Allah buka pintu kita, tuan-tuan. Pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon rahmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita buat apa? Kalau masuk masjid, kita solat sunat dulu. Kalau masuk surau, kita boleh solat sunat wuduk. Ini yang ramai kita tak tahu, kan, tuan-tuan? Kan? Solat sunat apa? Wuduk. Ada ke solat sunat wuduk? Ada, kan? Ada, kan? Solat wuduk ni kita buat setelah kita angkat wuduk, kita masuk surau, kita solat sunat wuduk, memadai kita dah cover solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat lain-lain, kan? Solat sunat apa? Wuduk 2 rakaat, kan? Kita solat sunat wuduk, usalli sunat wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala, kan? Solat sunat wuduk. Yang ketiga, kita boleh buat apa, tuan-tuan? Solat sunat wuduk ni, tuan-tuan, besar rahmat dia, tuan-tuan. Kan, dikatakan satu hadis dalam kitab Manhaj Hidup Orang Beriman, dikatakan kalau kita solat sunat wuduk ni, amalan Bilal bin Rabah, kan, dia solat sunat wuduk ni, tuan-tuan, Nabi dengar telapak kakinya di dalam syurga, kan? Wahai Bilal, apakah amalan engkau itu? Aku tidak lain ya Rasulullah, aku buat solat sunat wuduk, kan? Solat sunat wuduk. Bila-bila, anytime, anywhere, kita boleh buat solat sunat wuduk 2 rakaat, kan? Masuk surau, kita buat solat sunat wuduk, kan? Solat sunat wuduk. Lepas ni jangan tinggal solat sunat wuduk, kan? InsyaAllah, ya. Kemudian perkara ketiga, kita buat apa dalam surau? Kita baca Al-Quran. Sementara tunggu tuan datang, tuan imam datang, sementara tunggu ustaz datang, kita baca Quran satu muka surat dulu. Satu huruf, kan Allah kata satu huruf Allah bagi 10 kali ganda pahala, tuan-tuan. Allah tidak mengirakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, alif satu huruf 10 kali ganda pahala, tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak nampak pahala. Sebab itu ramai tak datang, kan? Sebab itu kita leka dengan urusan keduniaan, sebab kita tak nampak. Cuba surau ini, tuan pengusi tunggu dekat pintu pagar tu, siapa datang, tuan pengusi bagi RM10. Rasa ramai datang tak? Datang. Gila, RM10 tak nak. Kan? Up lagi, yang mana dah datang seminggu, dia konsisten datang, up RM20, kan? Yang mana konsisten setiap hari, satu hari 5 kali solat fardu dia datang, up RM100. Habis kopak duit pengusi. Habis dia, contohnya lah, kan? Sebab apa? Ramai datang sebab apa? Nak duit. Nak duit itu ganjaran. Itu yang Allah rahsiakan, tuan-tuan. Allah bagi kita dekat mana? Dekat hari akhirat nanti, tuan-tuan. Nampak tak? Ini kelebihan yang orang kita tak nampak. Sebab kalau kita tahu, tuan-tuan, kelebihan solat dekat rumah Allah, kelebihan menuntut ilmu ni, tuan-tuan, kita akan datang walaupun dengan keadaan merangkak sekalipun. Itu hadis Nabi, kan? Kalau dia tahu kelebihan solat berjemaah tu, tuan-tuan, dia mesti akan datang walau dalam keadaan sakit, keadaan merangkak sekalipun, dia akan datang ke masjid kalau dia tahu kelebihan. Itu
Kadang-kadang muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Ya, jadi inilah yang dikatakan kita memelihara akan nikmat kaki dan nikmat tangan kita ini pada menolak tiap-tiap maksiat yang kita nampak dari sudut syarak. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Allahu Akbar. Dalam kita hidup berkomuniti ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kita hidup bermasyarakat kan, kita ada tuan pengurusi kita ada ketua kampung kita, ada komuniti kita kan. Janganlah kita menabur fitnah kan. Janganlah kita khianat pada orang yang kita percayai kan. Orang yang kita percaya itu kita lantai dia untuk dia memimpin kita dan untuk dia membawa kita kepada ke arah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau pegang. Orang Melaka sebut pegang. Pegang. Orang Melaka pegang. Jangan pegang. Betul Itu lagu siapa tu? Mio Suhaimi Suhaimi Mak Lazim apa tah nama dia, dengan Ana Rafali. Jangan pegang. Itu pegang bahasa Melayu pegang lah kan. Jangan engkau pegang dengan melainkan akan haram. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi kata apa? Innama haramun jelas, ada wa haram wa halalun bayyin kan. Haram itu telah jelas, halal itu telah jelas kan. Janganlah kita muslimin dan muslimat rahimakumullah taala kan, perkara yang haram kan, hak orang kita ambil kan, kita ambil hak orang lain, kita mengganggu gugat kan, ketenteraman dan sebagainya kan. Kita apa? Kita tidak mempercayai orang dan sebagainya. Kita ambil benda yang haram, kita makan makanan yang haram. Tuan-tuan ingat pesanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan makanan yang haram ni tuan-tuan, Allahu Akbar, daging kita, darah kita jadi darah daging kita ni tuan-tuan kan, bersumberkan yang haram kan, maka lahirlah dengan duit yang haram itu kita sara keluarga kita dan sebagainya, maka dapatlah hasil yang tidak elok dan sebagainya. Kita cuba jauhkan tuan-tuan kan. Kita ambil yang mana hak kita ambil. Ini hak saya, ini hak aku ambil. Ini hak engkau, kita agih-agihkan pada orang kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam dan daripada ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, kita ni orang niaga kan. Kita ni orang niaga, tapi kita ni nak melariskan perniagaan kita buat tidak elok kan. Kita pakai apa-apalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah dah kata tuan-tuan, Nabi pun dah ajar kepada kita muslimin dan muslimat. Orang yang meniaga ni nak maju ni buat apa? Solat sunat duha. Kan saya dah ajar dulu kan, waktu awal kuliah dulu, nak rezeki kita murah ni muslimin dan muslimat, nak hidup kita barakah ni tuan-tuan, jangan lupa solat sunat duha setiap hari kan. Orang yang meniaga ni kalau amalkan solat sunat duha ni tuan-tuan, Allahu Akbar kan, pasti akan datang rezekinya. Pasti, ini janji Allah. Kita kena yakin kan. Bila waktu azan, orang yang meniaga stop niaga kan, pergi ke masjid, solat dulu dekat dalam surah. Lepas tu sambung pekerjaan kita kan. Ini yang diajar oleh Islam. Kita stop perniagaan waktu azan dan kita solat dulu. Stop dulu. Jangan kita utamakan dunia dulu. Awal lagi baru azan pukul 1, ada lagi 3 jam lagi sebelum asar pukul 4 suku 45 minit kan. Kita melengah-lengahkan waktu solat. Ini yang kadang-kadang rezeki kita pun Allah lengah-lengahkan. Ini yang kadang-kadang Allah sekat rezeki kita kan. Sebab apa? Kita lengahkan arahan Allah, Allah lengahkan rezeki kita
Cuba kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dah azan, jom kita stop main bola, stop rezeki, stop niaga dulu. Kan? Kita bergilir solat dan sebagainya. Kan lebih elok waktu pagi, jangan lupa solat sunat duha 2 rakaat. Sebab apa tuan-tuan? Kan? Orang yang nak barakah rezeki dia ni tuan-tuan, solat sunat duha 2 rakaat. Allahumma inna duha aduhauka wal jamalu jam. Wah, ada Encik Jamal sini. Wah, Jamal tu cantik, handsome orangnya. Kan? Jamal tu kan cantik kan? Handsome Jamal kan? Allahumma inna duha aduhauka wal jamalu jamaluka. Itu doa-doa kan. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ansiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhiruhu wa in kana ba'ida fakarribu. Ini doa penarik rezeki tuan-tuan yang Nabi ajar kepada kita. Allahumma in kana rizqi fis sama, ya Allah, jika rezeki aku dekat langit kau turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijuhu, dan jikalau rezeki aku dalam bumi ketika ini kau keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, kalau hati kita susah, customer tak datang-datang kan, ya, Allah permudahkan urusan kita. Wa in kana haraman fatahiru. Tuan-tuan, rajin-rajin kita solat sunat duha tuan-tuan. Kalau tak dapat setiap hari, seminggu sekali. Kalau tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak dapat sebulan sekali tuan-tuan, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, malas juga tuan-tuan. Seumur hidup sekali dah tuan-tuan. Hidup 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tak akan solat sunat duha 2 rakaat, tak sampai 3 minit tak boleh buat tuan-tuan. Wa in kana haraman, yang mana rezeki aku haram selama ni ya Allah, engkau sucikanlah ya Allah. Kan? Wa in kana ba'ida, kalau rezeki aku jauh, ba'id jauh, kau qariba, kau dekatkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqawribuhu, ya Allah, dekatkan rezeki aku ya Allah. Ini yang Nabi ajar muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Kita solat sunat duha. Jangan solat sunat duha pukul 8 malam. Itu bukan solat sunat duha. Solat duha ni waktu bila? Waktu duha pagi kan, sekitar 7.45 pukul 8 pagi sampai tengah hari macam tu lah, sampai pukul 12 lebih kurang lah sebelum zuhur kan. Solat sunat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, macam-macam boleh kan. Kita murahkan rezeki, Allah murahkan rezeki kita. Muslimin dan muslimat, janganlah kita buat perkara yang haram seperti ilmu sihir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ilmu sihir ni tuan-tuan, maksud sihir ni apa tuan-tuan? Kita menggunakan menggunakan kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyakiti hati orang lain kan. Kita ubat, dia ni bisnes maju ni kan, jom kita hantar sihir kat dia. Jangan tu, ini ilmu hitam tuan-tuan. Kenapa? Kita ni ada Al-Quran Allah beri kepada kita. Kan Al-Quran tu Allah kata wa syifaa'ul lil mu'minin, penawar, penyembuh kepada orang-orang beriman. Kan? Kita beramal dengan ayat-ayat yang kita, ayat ruqyah lah dipanggil kan, ayat ruqyah, ayat tu kursi, lillahi ma fis sama, Al-Fatihah kan. Jangan kita sekali kan, anak banyak menangis, letak tangkal kan. Kita menggunakan kuasa lain untuk menyembuhkan kita kan. Nabi dah ajar, Allah dah ajar kepada kita kan, berdoa kan, kita usaha cara Islam dan sebagainya untuk kita menjauhkan. Sebab apa tuan-tuan? Syirik ni tuan-tuan, kita menganggap kuasa lain boleh menyembuhkan kita, kuasa lain boleh memberi mudarat kepada orang lain, kuasa lain boleh memberi keamanan pada yang lain, kuasa lain akan memberi kesejahteraan kepada semua orang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita doa tuan-tuan,
Satu hari kita doa 5 kali waktu solat, 5 kali kita bacakan doa apa? Iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Oh kan, tidak ada syirik untuk engkau ya Allah. Kita doa kepada Allah kan, inna ya Allah, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi, hanya untuk engkau ya Allah, untuk lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada syirik, tidak ada bantuan selain pada engkau ya Allah. Kita doa setiap hari tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba menjauhkan amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang boleh memboleh kita ni menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram. Ini yang Allah larang tuan-tuan. Jangan pergi tempat yang haram. Kaki sehat-sehat, Allah beri kita tenaga sehat-sehat, waktu muda, waktu dah tua dan sebagainya, kaki ni pergi mana? Tempat-tempat judi, tempat-tempat yang maksiat yang lain, Allah larang kita tuan-tuan. Sepatutnya cara kita bersyukur dengan kaki kita ni tuan-tuan, kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Alhamdulillah, saya pun tengok kan, setiap kali kuliah ramai orang-orang yang dah dewasa, orang-orang otai ni kan, datang walaupun umur dah lanjut kan, usia dah jauh kan, macam pakcik ni alhamdulillah masih Allah beri tenaga. Siapa nama saya lupa, Pakcik Ahmad pakcik apa? Pakcik Baba. Pakcik Baba kan, umur dah 86 kan. 84, insya-Allah Allah panjangkan umur, murah rezeki, amin semua. Kan? Ya? 2 kali ke 48. 2 kali ke 48. Allahu akbar. Nampak sehat lagi. Allah bagi kita rezeki tuan-tuan. Kan? Tapi kita yang muda ni kadang-kadang macam saya dah 36 ni kan. Kadang-kadang kita pun sakit kaki kan. Kita pun ni nak jalan jauh sikit, sakit kaki kan. Nasib baik kereta auto, kalau kereta manual habis kaki saya. Kan dulu selalu bawa manual kan. Alhamdulillah. Kan kita yang muda ni pun sakit kaki kan. 2 orang pelajar madrasah saya minggu lepas patah kaki. Main bola. Patah kaki. Kalau tengah semayang patah kaki, Allah lagi syukur kan. Allah tarik nyawa kita dalam solat. Kan 2-3 hari lepas kan viral kan, orang tengah solat maghrib kan, di sujud terakhir dia bagi salam, dia meninggal dunia. Allahu akbar. Ini yang kita minta tuan-tuan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tuan-tuan, kita doa ni tuan-tuan, jangan tinggal doa ni tuan-tuan. Ya Allah, engkau matikanlah aku ya Allah, kau tutup riwayat hidup aku ya Allah, bi husnil, bi dengan husni kan hasanah, husn baik kan, bi husnil khatimah dengan sebaik-baik perakhiran ya Allah. Jangan wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan kau matikan aku waktu aku belum berharam nanti tuan-tuan. Jangan kau matikan aku waktu aku tengah shopping, tengah pilih baju, semua kau Allah. Tak ada masalah boleh, tapi ya Allah, lebih baik kalau kita Allah tarik nyawa kita tuan-tuan. Kita niat, kita dah pakai kopiah, dah pakai baju Melayu, kain pelekat nak pergi semayang, Allah tarik nyawa kita. Allahu akbar, alhamdulillah. Kan kita syukur, tengah sujud tidak lagi, Allah tarik nyawa kita. Allahu akbar. Insya-Allah syurga Allah bagi pada kita. Tengah baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, Allah tarik nyawa. Allah mati dengan Al-Quran tuan-tuan. Allahu akbar, alhamdulillah. Kan ini kita kena doa setiap hari ni tuan-tuan. Jangan tinggal doa ni. Guru saya kat Kelantan pesan, jangan tinggal. Kan doa-doa yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Kan kita minta dengan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kau minta dengan aku, yakni Allah pasti akan makbulkan. Cara Allah makbulkan tu terpulang pada Allah lah.
kan? Yang mana Allah nak berikan kepada kita. Jadi jangan engkau jalan dengan tempat yang haram dan tempat yang orang zalim, melainkan kerana darurat. Pendeknya, segala gerak-geri engkau dan segala diam engkau sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala akan engkau. Tuan-tuan, ini yang Nabi kata apa tuan-tuan? Kalau kita buka hadis Arba'in, kalau dulu waktu saya belajar hadis Arba'in, kitab dia warna biru kan, warna biru pekat tebal ni kan. Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. Hadis pertama innamal a'malu binniyat. Hadis kedua pasal iman, Islam dan ihsan. Apakah yang dikatakan? Inilah dikatakan anta'budullah haka'annaka yara fa in lam yakun yara fa innahu yara. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita beribadah ni tuan-tuan seperti kita nampak Allah tuan-tuan. Ya, kita beribadah ni tuan-tuan seperti kita lihat Allah. Kalau kita tak lihat Allah, Allah lihat kepada kita. Ini yang dikatakan segala gerak-geri engkau, segala diam engkau, Allah nampak kita tuan-tuan. Kan? Jangan cakap, "Oh ya, aku dah dalam rumah, Allah tak nampak aku, malaikat tak ikut aku." Tuan-tuan, tengok belah kanan tuan-tuan, malaikat rakib sebelah kanan tu tuan-tuan. Sebelah kiri malaikat apa? Atid. Wah. Yang cabut nyawa kita nanti malaikat apa? Malaikat Ababil. Itu burung ababil. Malaikat apa? Izrail kan. Ini yang akan cabut nyawa kita. Kan? Ini pasti tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka palingkah olehmu akan dia kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu adalah pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini ayat Allah kata apa? Kalau kita bersyukur tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita ada harta lebih sikit, kita kongsi dengan orang, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak bagi kita apa-apa, syukur juga. Sebab bila Allah bagi, Allah tahu kita ni boros, kita ni tak jimat cermat kan? Kita ni banyak membazir. Inna mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu tuan-tuan saudara syaitan. Bukan saudara saya syaitan. Saudara syaitan. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Kan? Kita bersyukur, Allah tambah nikmat kita tuan-tuan. Yang kedua, Allah bagi peringatan yang kedua, wala in kafarantum, kalau tuan-tuan tak bersyukur, ini yang Allah beri azab kepada kita tuan-tuan. Inna azabi lasyadid. Macam mana cara nak syukur? Dengan kaki, dengan tangan. Banyakkan bersedekah, banyakkan memberi daripada menerima, banyakkan menghulurkan bantuan, tolong orang susah, pergi wattiba'u janaiz, pergi ziarah orang yang pergi ikut orang yang mati, yang meninggal, dan waziaratul marid, dan menziarah orang yang sakit. Tuan-tuan, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita bantu orang. Mana tahu akan datang kita meninggal dunia, orang tu yang semayangkan jenazah kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Kan? Kita buat baik pada orang, orang doakan untuk kita, alhamdulillah kita peroleh kerahmatan dan syukur dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau kepada tempat maksiat. Allahu Akbar. Allah beri kita rahmah, Allah berikan pada kita tangan kaki yang sihat, bagi pula tempat maksiat. Allahu Akbar. Pergi pula dia tempat-tempat yang tak elok, pergi main judi dan sebagainya, pergi beli macam-macam yang haram. Muslimin dan muslimat, ini yang Allah marah kepada kita tuan-tuan. Kan? Ini yang Allah beri peringatan kepada kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah beri kita ujian hari ini berbentuk penyakit tuan-tuan.
Sebab apa? Kita dah mula lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah mula harta banyak sikit, kita dah mula bangga dan sebagainya. Allah bagi kita ujian sedikit. Bila dah dapat kesenangan sedikit, kita lupa nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ingat Allah bukan time susah je tuan-tuan. Ingat Allah time susah dan senang. Jangan time susah, setiap malam sekian mulai lu. Kan? Setiap malam kiam mulai, ya Allah bagi aku nikmat, ya Allah bagi aku kekayaan. Bila Allah dah bagi kaya, engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Ini yang Allah larang pada kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, ingat pesan Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuqsuha. Tuan-tuan, kita ni jangan berkira dengan Allah tuan-tuan. Jangan kita pernah sekali berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tak pernah berkira sesekali dengan kita. Cuba contoh yang saya selalu beri, nikmat pernafasan kita. Kalaulah hidung kita tersumbat, sebelah kan kita sesama kan. Allah bagi kita tutup sebelah hidung, apa kita rasa? Engkau mau cungak-cungak engkau. Kan? Dah orang tua kata kalau hidung kanan tersumbat, pusing belah kiri. Baring belah kiri. Moga-moga hingus tu bergalih belah kiri pula. Kan? Kalau belah kiri tersumbat, kau galih belah kanan pula. Sampai tak sudah kiri kanan. Lama-lama tak hilang juga. Lala sekali telan kan hidung. Lala macam kahak telan aja lah. Kan? Lala sekali saya telan. Kenyang terus. Kan? Terus hilang sesama. Hidung boleh bernafas dua-dua. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan engkau daripada mereka yang kufur akan nikmat, artinya tiada syukur akan dia. Ini yang saya bacakan ayat tadi tuan-tuan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah bagi kita sedikit, kita syukur juga. Allah bagi kita rezeki banyak, lagi kita kena syukur tuan-tuan. Kita kena bantu kawan-kawan kita, kan? Bantu surau ini memerlukan dana sumbangan, kita bantu rumah Allah. Tuan-tuan, ingatkan hadis Nabi SAW, 3 amalan yang tak terputus kan? 3. Pertama apa? Doa anak yang soleh dan soleha. Yang kedua apa? Sedekahun jariyatun. Sedekah jariah. Kita hari ini bagi RM10 pada tuan pengurusi untuk renovate surau ke apa, berkekalan surau ini ila yaumil qiyamah. Pahala kita berjalan, ya Allah tuan-tuan. Kita dah meninggal pun pahala kita berjalan tuan-tuan. Inilah amalan-amalan yang boleh memberatkan timbangan al-mizan kita di hari akhir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah taala. Ada masa, ada peluang kita belajar ilmu agama. Kan? Ada masa, sedikit masa Allah bagi kita, dah daripada pagi sampai petang kita cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya malam tuan-tuan? 1 jam je daripada pukul 7.30 tadi. Ni nak habis dah. Lagi 10 minit ni habis dah ni. Habis tajuk ni habis dah. Kan? Ya, kita luangkan 1 jam untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah tak pernah minta kita satu hari 24 jam tuan-tuan. Tapi Allah minta kita satu hari 5 kali waktu solat. Allah minta kita bersedekah. Allah minta kita infak harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita ikut kuliah pengajian ilmu sekejap 1 jam saja tuan-tuan. Allah berikan kepada kita, Allahu Akbar, pahala yang cukup besar. Ingat tak ketika Isra' wal Mi'raj, Allah berikan pada kita 50 kali waktu solat. Kan? Sampaikan Nabi minta dengan Allah berulang-ulang kali Nabi berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang kelima, dipendekkan hadis, dipendekkan cerita, dah sampai 5, Nabi dah malu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hari ni kalau kita 50 kali waktu solat tuan-tuan, satu hari 24 jam. Kalau satu hari 50 kali waktu solat tuan-tuan, bermaksud 1 jam 2 kali solat lebih kurang. Setiap setengah jam solat.
Baru angkat takbir, zikir bagi assalamualaikum warahmatullahi, zikir amin, nak solat yang kedua pula. Kan? Last sekali kita tak ada buat apa lah tuan-tuan. Last sekali hidup kita solat je setiap hari. Itu kalau solat, kalau tak solat. Sampai yang kelima, dah dapat 5 waktu sehari semalam, Nabi pun rasa, ya Allah syukurlah, ya Allah syukur, kan? Tapi Allah bagi apa? Ya Rasulullah, 5 kali kalau umat engkau buat 5 kali waktu solat, ganjarannya seperti 50 kali waktu salat. Allahu Akbar. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Allah sayang kat kita tuan-tuan. Allah cinta kat kita ni tuan-tuan. Allah ingat kita tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ialah manusia kan, kita ni muslimin dan muslimat, kadang-kadang terleka kan, kita kadang-kadang terpesong, kadang-kadang kita lewat, kadang-kadang kita tak ingat Allah Subhanahu wa. Ini yang Allah muslimin dan Allah kata kepada kita, bersyukurlah, kan? Jangan sesekali kita kufur nikmat, maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu segala lidah mereka, segala tangan mereka, segala kaki mereka dengan barang yang ada pada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia daripada segala kejahatan. Allahu Akbar. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni Allah bagi kita nikmat tuan-tuan, nikmat mata. Kita syukurlah tuan-tuan. Lihatlah Al-Quran, lihatlah kebesaran Allah. Qul inzuru maza fis samawati wa ma fil ardh. Maka lihatlah, unzur. Allah suruh kita lihat tuan-tuan, unzur. Fa'il amar tu, nazara, lihat, unzur. Lihatlah maza, apa-apa yang terdapat fis sama di atas langit, wal ard, dan di muka bumi Allah. Ciptaan Allah, kan? Ciptaan Allah, semua Allah. So kita tengok tuan-tuan, so kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Kita gunakan nikmat apa? Mata, nikmat lidah, nikmat perut, nikmat tangan dan kaki. Nikmat apa? Nikmat perut, dah tadi nikmat semua nikmat Allah berikan kepada kita ini, nikmat lidah dan sebagainya, gunakan dengan cara yang betul, kan? Gunakan, kan Allah kata apa tuan-tuan dalam surah apa ni? Allah ciptakan jin Allah, saya pernah lupa surah tu. Yang apa tu? Yang balhum adall. Walaqad zara'na, itu ayat surah apa? Surah Al-An'am. Wah, minta maaf tuan-tuan, kita lupa tuan-tuan. Maklumlah, nak ingat isteri beli apa sekejap lagi saya dah lupa dah ni. Rumah so singgah kedai saleh sekejap lagi kat teromah, kita dah macam-macam lupa. Sebab tu buat budak-budak takut nak refresh ayat ni balik. Maklumlah tuan-tuan, banyak buat maksiat dosa kan. Budak-budak ni tak apa, kecil lagi, umur 13, 14, tak banyak dosa lagi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins. Allah ciptakan banyaknya, walaqad zara'na. Allah penuhkan, Allah masukkan dalam api neraka Jahannam itu, walaqad zara'na li jahannama katsira, katsir yang banyak Allah masukkan siapa? Minal jin wal ins, daripada golongan jin dan manusia. Siapa golongan itu? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Siapa golongan pertama? Orang itu ada hati tapi tak nak faham ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walahum a'yunun, ada mata. Walahum a'yunun la yubsaru kasiru, la yubsiruna biha. Ada mata tak pandang. Itu yang lagu apa? Ada mata pandang, ada telinga. Itu ayat Quran tu tuan-tuan. Nampak orang dulu cipta lagu kan? Semuanya ikut Quran kan? Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam,
ada tangan garuk, ada kaki goyang. Lagu Pak pandai lagu Pak pandai. Kan? Siapa golongan kedua? Sikit lagi tuan-tuan 5 minit 10 minit lagi. Golongan kedua, walahum a'yunun la yubsaruna biha. Orang itu ada mata tuan-tuan, tapi lihat benda maksiat, tak nak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah kata. Golongan yang ketiga. Siapa golongan ketiga? Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dengar pasang Walkman, pasang earphone dengan lagu K-pop, kan? Dengan lagu rock kapak, kan? Dengan lagu yang maksiat, kan? Itu golongan ketiga. Walau ma'yunun la yubsaru la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak nak dengar kuliah. Ada telinga tak nak dengar azan, tak nak dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan keempat, walahum a'yunun la yubsarun walau adhanun la yasma'una biha. Tak ada dah, 3 golongan saja. Ulaika kal an'am. Minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf, bukan saya kata, Allah kata. Mereka yang 3 ciri itu seperti binatang ternakan, Allah kata. Ulaika kal an'am balhum adall. Maka lebih teruk daripada binatang itu. Allahu Akbar. Surah Al-An'am, tuan-tuan boleh baca, buka suratul An'am. Al-An'am pun maksudnya binatang ternakan, haiwan ternakan, kan? Balhum adall ulaika humul ghafilun. Betul MNG? Betul. Dia kata betul. Dia dah 30 juzuk. Alhamdulillah. Mereka yang 3 golongan ini, yang tak ada hati tak nak faham, ada mata tak nak melihat, ada telinga tak nak dengar ya Allah. Allah kata ulaika kal an'am. Mereka ini seperti haiwan ternakan. Balhum adall. Bukan setakat haiwan ternakan, maka lagi teruk. Balhum adall ni maksudnya lebih teruk daripada itu. Kan? Mereka ini seperti haiwan ternakan. Ya. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, pakailah yang 7 ini daripada segala memelihara anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan racunnya daripada segala perangai yang dicela, seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan yang lainnya, dikendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, kan dulu saya pernah baca satu hadis yang mana Nabi kata, kalau baik daging itu maka baiklah jasada kullu, maka baiklah keseluruhan anggotanya. Kalau daging itu rosak, tak boleh pakai, punah, ganak, maka fasada jasada kullu, maka semua anggota dia akan tu rosak dan punah. Apakah itu? Ketahuilah oleh itu kalian, itu daging itu adalah hati. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insya-Allah ada masa yang lain, insya-Allah kita akan membicarakan kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Tuan-tuan nak sebut itu qalbun. Kalau bahasa Melayu Q-A-L-B-U, qalbu. Qalbu. Dalam bahasa Rumi ejaannya Q-A-L-B-U, qalbu. Kalau kalbu, anjing. Minta maaf tuan-tuan. Qalbun anjing, kan? Qalbun hati. Kalau kalbun anjing. Minta maaf, jangan salah sebut tuan-tuan. Qalbu, qaf, lam, ba. Kalau kaf, huruf kaf yang bulat tu, kan? Qaf yang ada titik 2 tu. Kalau kaf yang ada yang kaf kan? Huruf kaf. Tak ada whiteboard. Nanti saya
Kau dapat whiteboard lepas ni, insya-Allah mudah untuk kita aja. Kalbun kalau kaf, lam ba, kalbun. Kalbun apa? Anjing. Qalbun, hati. Tuan-tuan jangan salah sebut itu. Itu bahaya tu. Sebab tu muslimin dan muslimat, tak apa kita belajar. Kan? Kalbun, qalbun. Itu beza dia, huruf kaf, qaf. Lam ba sama, lam dengan ba sama. Kan? Jadi tak apa kita belajar, insya-Allah. So nanti ada masa kita membicarakan soal qalbun. Qalbun ni hati. Insya-Allah. Barakallahu fiikum. Insya-Allah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk saya mohon kemaafan tuan-tuan. Salah terbaca ayat Quran, salah terbaca hadis, saya mohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah kekurangan saya. Saya mohon kemaafan dari ujung kepala sampai ujung kaki, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, kita sedekahkan Fatihah kepada semua muslimin dan muslimat yang mana telah meninggal dunia, yang mana masih hidup dari kalangan ibu dan ayah kita, jiran-jiran kita, muslimin dan muslimat yang lainnya. Semoga Allah berikan kepada mereka hidayah, Allah berikan keampunan kepada mereka yang telah meninggal, kubur-kubur mereka sebahagian min raudatil jannah, sebahagian daripada taman-taman syurga, dan dijauhkan daripada lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup, Allah berikan hidayah rezeki kepada kita, Allah berikan keberkatan umur kita, Allah berikan faedah kepada kita, Allah panjangkan usia kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.